Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Hakim nak mengajar sedikit tentang fiqh. Okey. Ustaz berharap adik-adik kita tahun 3 ni semua sihat walafiat dan sentiasa cergas dan jauhi daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey. Hari ini Ustaz nak mengajar fiqh bab solat berjemaah. Jadi adik-adik kat rumah tu buka buku fiqh muka surat 60, kita akan belajar tentang solat berjemaah. Okay. Jadi solat berjemaah, baca dan faham. Apa maksud solat berjemaah ni? Kenapa dia tunjuk gambar masjid? Sebab apa? Pengertian solat berjemaah. Solat berjemaah maksudnya solat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Solat berjemaah ni maksudnya solat beramai-ramai. Bukan solat seorang-seorang ataupun walaupun pergi masjid pun sembahyang seorang-seorang pun tak kira sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ni mesti kena ada imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Okey. Tak boleh kalau kata saya nak sembahyang jemaah tapi sembahyang seorang je. Jadi imam tapi tak ada makmum. Boleh tak? Tak boleh. Jadi solat berjemaah maksudnya solat beramai-ramai, sekurang-kurangnya kena ada seorang makmum dan ada seorang imam. Kena ada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Imam kena seorang je, tak boleh imam 2-3 orang. Imam seorang tapi makmum boleh ramai ataupun sekurang-kurangnya seorang dengan syarat-syarat tertentu. Okey, ni gambar masjid, maksudnya kita pergi sembahyang kat masjid, kat rumah pun boleh sembahyang jemaah. Hukum solat berjemaah. Apa hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ke atas setiap lelaki dewasa di suatu tempat dewasa pula. Ke atas setiap lelaki di suatu tempat bagi solat 5 waktu di masjid. Okey. Fardu kifayah ni maksudnya wajib. Kifayah ni maksudnya kalau tak ada siapa buat dia, maksudnya kalau dalam bandar tu tak ada seorang pun buat apa yang fardu kifayah tu, dia dapat dosa. Okey. Apa maksud fardu kifayah? Kita buka. Fardu kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika diabaikan dan atau tiada siapa pun yang melakukan, maka seluruh masyarakat berdosa. Nampak? Fardu kifayah ni maksudnya kita kena buat, wajib buat untuk sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Maksudnya kena ada orang buat. Kalau tak ada siapa langsung semayang, kita akan mendapat dosa satu bandar tu, satu masyarakat tu mendapat dosa. Dia mesti kena ada orang buat juga semayang jemaah. Semayang jemaah ya, di masjid lah. Okey, fardu ain pula. Tadi fardu kifayah, ni fardu ain. Maksudnya wajib, memang wajib ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Maksud solat Jumaat ni mesti lelaki kena pergi. Perempuan tak payah pergi, tak apa, sebab dia tak fardu ain. Dia fardu ain hanya kepada setiap lelaki bagi solat Jumaat. Maksudnya kena pergi sembahyang Jumaat juga. Sunat. Sunat pun pula. Tadi fardu kifayah, fardu ain. Sunat apa? Bagi solat sunat seperti solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya tu adalah solat sunat. Okey? Bukannya wajib. So contoh kalau kita tertinggal, kita tak dapat dosa, tapi kalau kita buat dapat pahala. Okey. Kedudukan makmum dalam solat berjemaah. 1. Imam lelaki dewasa. Yang pertama, barisan pertama adalah imam lelaki dewasa. Yang kedua, makmum lelaki dewasa. So yang belakang imam ni adalah orang yang dah balik, orang yang dah cukup umur, orang yang dah besar, orang yang dah dewasa, kan? Orang yang dah sunat, dia duduk belakangi imam. Nombor 3, makmum kanak-kanak lelaki. Ini yang orang belum sunat, belum balik, yang tak cukup umur, duduk belakang orang lelaki yang dah besar. Nombor 4 apa? Makmum kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan kena duduk belakang kanak-kanak lelaki. Dan last sekali nombor 5, makmum perempuan dewasa. Perempuan dewasa duduk last sekali. So kanak-kanak duduk antara yang lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Dan imam mesti duduk depan. Boleh tak imam duduk belakang sekali? Tak boleh. Imam kata, alamak hari ni malas duduk depan, esok duduk depan je nak duduk belakang. Boleh tak? Tak
Imam mesti duduk depan sekali. Okey. Syarat-syarat sah solat berjemaah. So, ni syarat-syarat. Kalau kita nak solat jemaah, kita nak sah solat jemaah kita, kita kena ikut syarat-syarat ni. Yang pertama, niat mengikut imam bagi makmum. So, kalau siapa nak jadi imam, dia kena ikut niat imam. Siapa nak jadi makmum, kena jadi niat makmum. Tak boleh kalau makmum nak baca niat imam, boleh tak? Tak boleh. Takbiratul ihram, makmum tidak mendahului takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni maksud takbir yang awal-awal. So, boleh tak makmum nak depan daripada imam, kan? Imam belum angkat takbir, dia dah angkat takbir lah. Tak boleh. Makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam. So, makmum tak boleh duduk cepat sangat, tak boleh lambat sangat. Imam baru nak sujud, dia dah bangun dah. Tak boleh. Ataupun imam dah nak habis lah, kita baru duduk rakaat pertama baru. Tak lambat bergerak, tak boleh. Dia tak boleh terlalu cepat dan terlalu lambat. Makmum mengetahui pergerakan imam. So, makmum mesti tahu. Okey? Dia boleh dengar imam tu cakap. Dan boleh dengar, boleh nampak imam tu, perbuatan pergerakan imam tu. Tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Contohnya kalau ada dinding ke ataupun bilik. Contoh imam duduk bilik ni, kita nak main semayang makmum, nak semayang bilik sebelah, boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya ada penghalang. Makmum hendaklah yakin solat imamnya adalah sah. So makmum ni kena yakin yang imam tu solat dia sah. Boleh tak makmum kata, alamak, imam ni dia ni dah lah selalu ponting semayang, lepas tu tiba-tiba jadi imam ni. Boleh tak kita rasa kurang yakin yang imam ni sah ke tak? Tak boleh. So imam mestilah imam yang betul-betul bagus dan perbuatan dia, amalan dia baik. So kita tahu imam ni baik, kita boleh ikut dia. Kalau kita tahu imam tu jahat, tak boleh ikut dia sebab tak sah. Contoh lafaz niat solat berjemaah. Niat imam dengan niat makmum lah lain. Dia imam kena baca usalli fardhu zuhri 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala, dia jadi imam. Dan niat makmum pula usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat ma'muman kerana Allah Ta'ala, dia jadi makmum. Boleh tak makmum nak baca niat imam? Tak boleh. Boleh tak imam nak baca niat makmum? Tak boleh. Kena baca ikut niatnya betul. Hikmah solat berjemaah. Apa maksud hikmah? Hikmah maksudnya kelebihan. Apa kelebihan kita solat berjemaah ni? Itu maksudnya. Apa kelebihan kita solat berjemaah? Solat jemaah ni dapat apa? Mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Yang solat berjemaah ni dapat banyak lagi. Kita solat sendiri dapat satu, tapi kalau kita semayang dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat kita, dengan imam, kita semayang berjemaah, kita dapat pahala 27. Banyak tu. Dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Kalau kita semayang, kita pergi semayang, duduk rapat-rapat, lepas semayang kita salam, kita tegur, tanya sihat, khabar apa semua, lagi mengeratkan lagi persaudaraan kita sesama orang Islam yang lain. Melatih hidup berdisiplin. Kalau kita pergi semayang, kita teratur semayang betul-betul, ikut barisan apa semua. Secara tak langsung kita juga dapat melatihkan diri kita menjadi seorang yang berdisiplin. Kalau orang selalu semayang on time, insya-Allah dia pun akan pergi sekolah pun on time, buat kerja pun on time. Sebab apa? Dia dah biasa berdisiplin. Okey. Menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Kita pergi semayang tu, kita dapat rasanya kita ni semua sama saja. Kita semua, walaupun ada yang kaya, ada yang susah, ada yang miskin, ada yang masalah, ada yang senang, ada yang happy, ada yang tengah marah apa semua, tapi bila kita semayang, semua sama je. Kita ni hanya hamba Allah saja yang mengikut perintah dia. Kita sembah Allah saja, kita sembah Allah yang satu. Kita semua sama dapat merasakan kita ni semua sama taraf je, sama rata je. Tak ada siapa yang hebat, tak ada siapa yang VIP. So dengan secara tak langsung kita menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Itu saja
bab solat berjemaah. Tahukah anda, sesiapa solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat seperti separuh malam. Siapa yang solat isyak berjemaah, dia macam semayang sepanjang malam, bukan sepanjang malam, separuh malam tu. Tapi siapa yang solat subuh berjemaah pula, maka seolah-olah dia telah solat seluruh malamnya. Maksudnya kalau dia semayang subuh jemaah, dia macam daripada isyak sampai subuh dia semayang. Pahala banyak tak? Riwayat Muslim. Amalkan kat rumah, jangan lupa amalkan istiqamah menunaikan solat isyak dan subuh secara berjemaah. Cuba try bangun subuh, ayah jom semayang sekali berjemaah. Adik nak jadi makmum, ayah jadi imam dapat pahala. Persamaan dengan 27. Daripada kita dapat satu pahala, baik kita dapat 27. Betul tak Dini? Okey, di situ saja Ustaz habiskan pengajian kita hari ini. InsyaAllah jangan lupa buat latihan yang Ustaz sediakan. Jaga diri baik-baik kat rumah. Stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.